What's up? Selamat datang ke Tech Deep. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak tengok kenapa iPhone lagi better daripada telefon Android dan bermacam-macam tips lagi untuk pengguna iPhone. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kerana datang kepada Tech Deep. Ini adalah siri call for help di mana kita menjawab, mengajar anda tips-tips lah dan juga menjawab soalan-soalan anda. Jadi hari ini ramai yang tanya kan, kenapa iPhone ni better daripada Android kan? Jadi ini adalah tips lah, beberapa tips, 5 tips terbaik untuk iPhone, pengguna iPhone yang membuatkan hidup anda lebih mudah lagi. Okey, jadi yang pertama sekalinya Abang Dip nak tunjuk ialah aku lupa nak pasang lampu tapi tak apa. Kita pasang lampu jap barulah cerah. Macam filter TikTok. Okey. Nombor 1, kenapa iPhone better than Android? Okey. Ini kita ada gambar sotong kan. Nombor satunya yang aku nak tunjuk adalah AirDrop lah. AirDrop ni, okey, dia akan keluar iPad aku, dia akan keluar MacBook aku. Jadi AirDrop ni adalah feature yang dah bertahun-tahun dah dekat iPhone, yang maknanya kau orang boleh hantar file sama ada gambar ke, muzik ke, apa ke, menggunakan Wi-Fi kepada komputer korang ataupun iPad korang. Okey, jadi itulah dia antara feature terbaik lah iPhone. Ni wife aku pun ada iPhone, so dia akan keluar pop. So nak hantar tak? Dia boleh direct je hantar pakai Wi-Fi. Dia tak pakai Bluetooth, dia tak pakai internet, dia pakai Wi-Fi. Dan penghantaran file-file melalui AirDrop ni memang super laju lah. Jadi aku sarankan korang, kalau ada kawan-kawan yang guna iPhone ataupun korang ada komputer ke iPad ke kan, nak gunakan iPhone, nak hantar file, gunakanlah AirDrop. Okey. Bercakap tentang teknologi yang sama, iaitu teknologi AirDrop, tips nombor 2 ialah Continuum. Okey. Jadi Continuum ni, apa cerita dia ialah, kalau korang tengah surfing kan website dekat iPhone korang, mudah saja korang nak macam, alamak, aku nak sambung kerja lah dekat laptop aku. Jadi sama juga, korang tekan button share ni, lepas tu dia keluar kan, korang tekan button share, lepas tu korang pergi AirDrop juga. Lepas tu dia ada pilihan iPhone, iPad korang ataupun MacBook korang. Jadi kalau korang pilih iPad korang ke MacBook korang ke, website tu akan automatik terbuka kepada laptop anda atau kepada iPad anda. Okey. Jadi itulah tips yang menarik Continuum. Okey, kita tutup sekejap iPhone kita sebab saya nak buka benda-benda yang sensitif lah. Okey. Next one. Next tip. Tip nombor 3 untuk pengguna iPhone. Okay? Kalau korang baru beli iPhone ke apa, inilah tips-tips yang best lah untuk pengguna iPhone. Okay, kita pergi kepada settings. Okay, settings. Okay, tips yang ketiga ialah untuk korang iPhone kau tak berat sangat tau. Okay, jadi tips dia ialah, benda ni Android phone pun ada, tapi dekat iPhone sekarang ni kita dah boleh buat dah. Iaitu korang pergi dekat App Store. Okay, bila korang pergi kat App Store, korang scroll kat bawah tu, dia ada offload unused apps. Ini bermakna kalau korang ada banyak sangat apps dekat phone korang, app-app yang jarang digunakan tu, dia akan buang daripada telefon dan dia simpan dekat iCloud. Okey, jadi telefon anda menjadi lebih ringan lah, lebih ringan. Jadi macam app kamera yang tak apa-apa atau app editing gambar yang kau tak guna berbulan-bulan tu, dia akan buang daripada telefon dan dia akan letak kat iCloud lah. Kalau kau download, dia akan download balik dengan data-data sekali. Jadi korang tak hilang apa-apa, cuma dia simpan saja dekat cloud. Okey. Ini cara untuk buat benda tu secara automatik. Kalau korang nak buat secara manual pun boleh. Korang pergi settings, lepas tu korang pergi general. Bila korang pergi general, korang pergi iPhone storage. Okay.
Bila korang pergi iPhone storage, dia akan keluar semua app-app ni, okay. Contohnya TikTok menggunakan 745 megabyte. Okay, berat dah TikTok ni. So, korang boleh buka app tu dan korang boleh offload app tu. Offload saja. Jadi, tak adalah 700 megabyte tadi tu dah tak ada dah kat phone korang. Dia simpan kat cloud. Tapi kalau korang nak guna TikTok balik, korang download balik TikTok tu daripada cloud, dia akan alas, seperti biasa. Dia terus je kan. Terus je, tak perlu login semua. Dia terus je sambung dengan kerja korang tu. Cuma dia download balik. Okay. Jadi itu menggunakan iCloud. Okay, ini pula tips-tips menarik yang melibatkan duit lah. Okay. Yang aku sarankan kepada setiap pengguna iPhone untuk ambil lah. Sebab iPhone korang ni sebenarnya storage tak banyak. Kau download, tengoklah aku download WhatsApp pun dah 2 gig kan. WhatsApp dah dekat 5 gig. Gambar pun dah 21 gig. Kan? Jadi iPhone ni, phone kita ni tak banyak storage dia. Jadi okay, salah satunya yang macam boleh dikatakan wajib lah sebenarnya, okay, adalah untuk korang okay, pergi balik dekat settings tu kan, main settings page tu. Lepas tu korang tekan kat gambar korang ni tau. Gambar korang ni dia akan ada Apple ID, iCloud. Jadi dia ada iCloud punya sistem lah. Okay, jadi aku tekan. Okay, lepas tu dekat sini okay, dekat sini apa yang korang nak buat ialah korang nak buka iCloud. Okay, iCloud. Lepas tu korang nak tekan manage storage. Okay, dia akan buka. Okay, lepas tu di sini ada storage plan. Okay, storage plan ni aku nak tunjuk. Okay, storage plan ni yang aku suggest lah orang ambil ialah RM12 sebulan, RM9.90 sebulan. Anda dapat 200 gig tau. Okay, iCloud yang biasa tu dibagi kau 5 gig je macam tu. Sekelip mata saja dah penuh. Okay, jadi kenapa kau nak ambil 200 gig iCloud ni? iCloud ni lah di mana kau backup WhatsApp kau backup. Jadi kalau apa-apa yang berlaku kat phone kau kan, kau boleh restore balik phone kau boleh download balik message WhatsApp semua kan. Jadi message WhatsApp ni backup dia tak kecil lah. Kadang-kadang 10 gig pun boleh, 5 gig kan. Jadi kalau 5 gig WhatsApp saja, app-app lain bagaimana pula kan. Jadi setiap app dia ada data dia tau. Macam aku tunjuk tadi kan, TikTok ada 700 lebih. Jadi kalau kau delete TikTok tu, kau tak nak lah bila kau download kau nak start semula kan. Jadi iCloud storage ni lah yang akan digunakan untuk simpan data-data tu. Jadi aku sarankan lah, yang ni memang berbaloi-baloi lah, iaitu RM11.90 setiap bulan kau bayar. Dia tolak je akaun Apple kau. Dan kau dapat 200 gig. 200 gig ni akan memudahkan hidup kau lah. Memudahkan hidup kau sangat-sangat. Okay, satu lagi yang aku nak cadangkan lah. Okay, sekejap. Satu lagi aku nak cadangkan. Okay, kalau kau pergi page Apple ID kau ni, kau tekan iCloud, kau pastikan photos ni off tau. Sebab photos ni kita tahulah bergig-gig kan. Kita off je. Jangan backup photos lah kat iCloud tu. Kau pandai-pandai lah backup dekat desktop kau ke apa kan, dekat hard drive kau kan. Sebab photos ni memang dia akan makan lah. Jadi 200 gig tu tak cukup lah untuk simpan photos. Photos ni berterabyte kan. 1 terabyte tu 1000 gig. Jadi memang tak cukup lah 200 gig. Tapi tengok macam iCloud aku ni kan, kau tengok backups, banyak backups dengan dokumen lah. Lagi satu, iCloud ni aku gunakan untuk simpan dokumen. Maknanya dokumen kerja ke, dokumen universiti ke kan, kau simpan. Jadi bila kau buka kat laptop kau, MacBook, iCloud tu ada juga. Bila kau buka kat iPad, iCloud tu ada juga. Jadi memudahkan kerja kau. Okay, okay. Lagi satu. Okay, yang last one ialah bila kau
Okay, yang last one ialah bila kau beli sesuatu benda tu lah. Let's say kau tiba-tiba kau rasa kau nak subscribe kepada iQIYI ke, subscribe kepada Netflix ke kan. Okay, kau nak try je kan. Tapi kau tak nak lah bila bulan depan kau terbayar balik kan. Jadi kau tak nak lah, kau tak sedar benda tu. Jadi apa yang kau perlu buat ialah bila kau buka Apple ID kau ni, kau buka subscription. Again, Apple ID menu ni ialah bila kau buka setting tu, kau tekan pada gambar kau, okay? Tekan pada gambar kau dapat Apple ID tu. Lepas tu kau pergi subscription. Okay, di sini di mana kau boleh tengok subscription. Okay, semalam aku nak try Adobe Lightroom for iPad. Jadi aku subscribe, okay? Jadi semua subscription kau akan keluar dekat sini. Jadi bila kau subscribe tu, kau takut kan kau terbayar next month kan. Kau cepat-cepat pergi dekat subscription ni. Lepas tu kau cepat-cepat cancel. Bila kau cancel, dia akan, subscription tu tak akan hilang sampailah sebulan. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, your subscription will expire. Dia cakap kan, okay, kalau yang Apple TV ni dia tulis next billing date 4th of December. Tapi kalau Adobe Lightroom ni dia tulis expires 19 Ogos. Jadi kalau kau nak try apa-apa, kau bayar sekali. Lepas tu kau pergi subscription ni, kau make sure kau cancel the subscription, and then benda tu akan tahan selama sebulan yang kau nak try tu. Lepas habis sebulan tu dia akan expire instead of dia automatic sambung. Jadi kau kena selalu check subscriptions ni kat Apple ID kau. Takut-takut kau tersubscribe benda yang entah mengarut, entah apa-apa sebab ramai je orang yang tersubscribe lah, photo editing lah, TikTok editor lah kan. Kau tersubscribe dan benda tu mungkin charge kau setiap bulan. Jadi pastikan kau check Apple ID kau dan pastikan kau check subscription kau supaya kau tak terbeli apa-apa, okay? Yang kau tak tahu kau tak terbayar apa-apa yang kau tak tahu. Jadi itulah saja tips-tips, 5 tips menarik yang aku rasa untuk pengguna-pengguna iPhone sangat berguna. Jadi kalau kau nak tahu lebih lagi tentang iPhone, boleh tanya kat bawah. Cakaplah, bro, boleh tak buat video pasal ni ke apa? InsyaAllah TechDeep akan mengusahakannya. This is TechDeep call for help. Thank you very much for watching TechDeep. See you again in the next one, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.